Jadi saya rasa semua gifted daripada Allah. Kan? Dan lagi satu, masa saya sekolah, macam mana saya pandai masak? Saya, selepas bapa saya meninggal, saya diambil oleh bapa saudara saya untuk sambung sekolah. Oh ya. Masa tu tingkatan 5. Saya nak pergi sekolah, tak ada duit kan. Jadi bapa saudara saya tanggung saya. Hari-hari bapa saudara saya ni dia bekerja sebagai chief clerk dekat MUA. Dia balik makan tengah hari, dia bawa ikan, bawa udang, bawa sayur kan. Yang saya tengok bila nak makan, ada sayur sama-sama tumis saja. Saya tak tahu kan ada insiden di belakang tu. Rupanya bapa saudara saya tu punya isteri gila. Okey. Gila. Ikan yang dipotong tu dia bagi kucing makan. Jadi saya kata, oh patutlah saya hendak macam tu. Patutlah saya hari-hari buat sambal tumis. Rupanya tak ada ikan dan dia bagi makan kucing. Jadi bapa saya kata, makan je lah apa yang ada. Jadi besok tu saya belajar macam mana nak buat sambal pedas. Saya telefon mak saya. Telefon saya masa kampung mana ada telefon kat rumah. Telefon kedai Cina berlari orang tua tu nak dengar anak dia nak bercakap telefon kan. 70-an. Tak jauh kan. Lepas tu saya kata nak belajar macam mana nak buat sambal pedas. Macam mana nak buat sambal pedas, macam mana nak buat sambal belacan. Telefon je. Atas telefon je dia bagi telefon. Dia cakap ini saya masak. Bermula di situlah saya ngiling lada, buat sambal pedas, buat masak apa semua sekali. Saya balik sekolah masak dulu. Baru bapa saya boleh makan. Dengan mak-maknya sekali. Dengan wife dia. Dengan wife dan tu lah. Wife dia, dia kata ada makan macam siapa yang masak. Dia gila. Kita masak apa dia? Sedapnya. Dia kata kan, dia tak tahu saya yang masak. Di situlah saya berminat memasak. Kucing tu tak dapat makanan lagi lah. Tak ada lah. Mengamuk kucing-kucing tu. Kucing tu mengamuk lah. Dalam masa setahun juga, masa tingkatan 5. Tingkatan 5 tu lah. So, belajar daripada telefon je gifted. Belajar daripada telefon. Macam mana nak buat sambal tumis, macam mana nak buat asam pedas, macam mana nak buat sambal tumis, nak buat masak lemak ke. Abang mak masa tinggal di mana? Di seberang. MUA kan ferry. Saya Okay. sekolah saya di seberang. Jadi kita nak pergi sana, kita kena masa tu ferry. Ferry. Jadi kita sekolah kat sana lah. Ada tol lagi masa tu kan? Bukan tol, kena bayar bas ferry. Ferry. Ferry ada bot naik kita tu lintas Sungai Muar. Dulu kalau kami belum ada jembatan. Belum ada lagi. Ya. Wah, memanglah. Saya ingat masa saya kecil sekali tu, kalau nak pergi Singapura mesti lalu Muar, ada tol. Okey, itu zaman dulu lah. Lepas pada RTM tu dikenali di seluruh flat. Bila saya dah keluar majalah surat khabar, dah surat khabar lah, fan-fan yang cari saya lah, majalah Jelita, majalah Herworld nak ambil saya. Last kali Rosdani Jamil, dia buat drama, buat cerita Jelitaku tu. Dia kata dia datang kat rumah, dia datang nak buat saya resipi untuk majalah dia. Majalah dia adalah majalah Juwita. Majalah Juwita tu terbitan Rosdani Jamil. Datuk Rosdani Jamil lah. Dia kata, Jaafar, dia kata nanti masakkan untuk Kak Nani. Dia bahasa dia Kak Nani untuk buat. Dia kata boleh Kak, cakap masak apa. Dia buat langsung majalah untuk saya kan. Dia kata akan nak buat drama. Drama tu masa tu menggunakan majalah tu, dia nak buat untuk 35mm kamera tu. Dia untuk filem dan jual kat panggung. Masa tu dah tak buat filem lagi kan. Okey. Dia dapat tu buat untuk filem tu Pak Tam Duda lah, cerita apa tu. Masa tu 35mm. Oh, ada time ni masa tu 35mm untuk main kat Coliseum panggung wayang. Dia buat Jelitaku dia buat tu. Jadi saya dipanggil untuk pakai cara tau. Alah, saya kata saya tak tahulah. Tak apa, buat je. Okey, buat. Jadi lepas lah, dapatlah jadi berlakon kan. Lepas tu dapat lagi berlakon jadi Sultan, cerita Lela Manja. Drama Lela Manja yang dibuat semula cerita tu untuk TV kan. Jadi bila tu kan mulalah orang dapat saya dah boleh berlakon. Ini 75 75 76 itulah.
Okey, kalau nak ikut waktu ni 75 yang paling memberi ingatan pada saya 76 cerita Jaws. Cerita Jaws betul-betul famous. Jadi itulah jadi ukuran masa untuk saya. Yalah. Jadi pada masa tu abang dah jadi seorang pelakon. Dah jadi pelakon dah. Pelakon. Walaupun dah extra lah, macam tu dah berlakon jadi extra lah daripada drama tu lah. Drama tu masa tu saya boleh ingat Aziz sekolah lagi. M. Osman. Dia masih sekolah. Datang rumah nak pinjam baju untuk menari ke, untuk berlakon kat sekolah dia, kan naik basikal datang. Di mana tu? Di Bangsa masa tu. Saya duduk Bangsa, dia pun duduk Bangsa. Dia duduk kat flat Sri Pahang. Okey, masa tu dia belum lagi sayang anakku sayang. Belum. Belakang anak saya mungkin selepas tu. Sayang anak sayang selepas tu. Maksudnya wow. Lebih daripada 40 tahun abangnya kerjaya. Yes. Jadi rasa saya kan macam saya bila dah sampai ke tahap dah suka nak berlakon kan, tu saya ambil kursus-kursus pendek seperti buat editing, buat script writing, buat directing semua. Jadi saya ambil kursus-kursus pendek lah. Dari Finas kan, dalam negara dalam negara lah. Saya tak ada belajar di luar negara, tak ada. Masak ke apa semua saya pandai try and error. Pendek kata, permulaan abang dikenali sebagai seorang chef. Masa tu ada jemputan untuk business venture, buka kedai ke apa ke? Tak ada apa. Tapi saya hanya dipanggil untuk jadi pengadil untuk persatuan-persatuan wanita. Pasal apa? Bila sampai PATA, pernah tak dengar PATA? Tourism tu kan. Gambar penyu. Masa saya duduk di perkeliling flat tu, ada persatuan Muhibah. Persatuan Muhibah. Dan saya mengajar menari di perkeliling flat tu. Masa tu persatuan penduduk Persatuan penduduk tu. Okay. Daripada penduduk persatuan anak polis ni, dia ada buat satu persembahan di depo. Jadi saya ditugaskan untuk mengajar anak-anak polis tu, termasuklah siapa tahu? Zaitun Samion. Zaitun Samion ialah anak murid saya belajar menari masa di flat keliling tu. Macam mana dia boleh ada dalam ini gambar? Dia anak polis Dia anak polis. Dia Syahril Samion, Lily Samion tu adik-beradik dia untuk semua sekali duduk dekat flat di bawah, saya tingkat 2, dia duduk tingkat 14. Lepas tu saya mengajar menari lah. Buatlah persembahan untuk Hari Merdeka di kawasan itu, di kawasan perkeliling tu. Saya menari, saya mengajar, saya menari sekali. Kebanyakan tarian ni adalah tradisional. Di situlah saya ni memang kata pun minat benda tu semua sekali kan. Jadi apa yang saya nak herankan, jadi semuanya datang daripada idea sendiri. Apa punya keluarga tak ada ke yang musician? Tak ada seorang pun. Saya ni hidup sebagai ahli keluarga yang dijaga macam kuku besi. Tak boleh bercampur orang. Jadi saya ni di mana nak pergi mana-mana, saya kena ikut mak saya. Mak saya pergi mohon kahwin ke, buat pelamin ke, kena saya ikut dia. Dia buat pelamin. Persatuan kampung buat pelamin, buat itu sedikit. Jadi bila nak bapak saya, kau jangan ikut aku nak buat penanggahan, kau jangan ikut, kau ikut mak kau. Jadi saya ni pandai masak, benda apa sedangkan mak saya lah. Nak buat pelamin ke, buat apa, jadi saya tengok kan. Di situ saya belajar. Aziz M. Osman tadi datang naik basikal nak pinjam baju tarian. Pasal apa? Saya kata baju tarian. Masa tu saya buat baju songket. Dia nak buat macam bangsawan lah. Bila dia sebut pasal tarian, di situlah saya datang India nak buat penari-penari Maya Studio. Nanti abang dengan Maya Studio lah. Saya punya Maya Studio Maya tu ialah nama ID kampung. Maya tu saya completely lupa bang. Maya Studio ialah satu Okay, sekali lagi bang.
itu datangnya idea untuk membuat Maya Studio. Maya Studio, dirubahlah saya buat tarian, buat apa semua, dapat offer TV, buat koreografer untuk ngajar artis-artis pergerakan di TV, sediakan baju. Bila saya ada baju songket banyak-banyak kan, memang saya bagikan buat design baju sendiri, padahal tak belajar design mana-mana. Saya buat design baju dipakaikan oleh artis-artis kan, semua sekali Yusni Hamid, semua sekali pakai baju saya untuk TV. Legend tu Maya Studio tu. Ya, memang legend pun. Apa jadi Maya Studio bang? Sorry saya melompat ke depan. Maya Studio 10 tahun saya bersama dengan Maya Studio, dan dah lama dah kekal kan. Tapi disebabkan satu insiden kan, bila RTM buat persembahan, dia bayar pun dah 3-4 bulan berbayar. Tapi family semua yang anak-anak dia datang menari dengan kita, dia nak duit tu cepat. Pasal bila nak pergi menari, dia minta duit dengan bapak dia. Kau pergi menari dengan Jaafar On tu, apa yang kau dapat? Jadi kau pergilah minta duit dengan dia. Saya kata, aku pun tak ada duit. Aku nak bercakap, nak belayar RTM pun bayar 3-4 bulan dah bayar. Kan arwah Arja'far tu tak Arja'far. Tahu. Dia pernah tendang pintu pagar, minta duit. Dia kata, saya ni penipu. Dia marah dengan abang. Dia kata, anak aku menari, kau nak tipu anak aku lah. Aku kata, anak kau menari semalam, kau pun jadi artis. Takkanlah kau tak tahu berapa lama artis yang tu bayar. Kau tak ada duit, janganlah buat apa-apa. Kau kena bayar duit kau dulu. Aku nak robek kat mana? Saya tak bertegur dengan dia pun lama tau, dengan Arja'far tu. Sampai dia nak mati, dia datang salam saya. Masa dia meninggal tu, saya sama-sama berlakon dengan dia, cerita suami isteri Dan yang Rosyamna jadi hero sama Lidiawati. Dia datang tangkap tangan saya tu. Masa bila dah jumpa kat Terengganu, program bersama Azwan Ali. Dia minta maaf dengan saya. Itulah dia kan. Bila saya buat Maya Studio, satu insiden paling besar sekali ialah bila penari saya buat hal sampai dapat anak luar nikah. Okey. Akibatnya kepada abang macam mana? Saya ambil anak tu. Ya Allah. Saya bela sekarang duduk dengan kakak saya, berusia dekat 28 tahun lah, 30 tahun, dan punya anak 2 dah dia. Itulah dia. Itulah sebabnya kenapa saya tutup Maya Studio. Ya, saya cuba nak fahamkan. Abang tutup Maya Studio disebabkan oleh insiden tu tadi lah. Insiden pengandungan anak luar nikah. Jadi saya tak mau anak nikah tu, jadi saya ambil anak tu. Arwah mak saya bela. Saya tak faham kenapa abang perlu tutupkan sesuatu yang atas. Pasal sekarang ni, bila dah ada luar nikah, bapak perempuan tu datang terajang pintu, kata saya tempat sasaran pelacur lah semula, sampai gitu semua. Dia tak boleh terima yang anak dia tu mengandung kan. Saya kata, aku boleh buat apa? Pasal apa? Dah dia orang tu datang sana nak menari, aku terimakan. Tapi bila dia nak buat, takkan aku nak tutup dia daripada apa dia buat. So dari situ dah mula je cerita. Penari sama penari. Dah campur aduk kan. Ya. Jadi pilihan, sebablah saya terpaksa tutup. Saya tutup 10 tahun genap-genap, saya tutup Maya Studio. Dan penari-penari tu masih aktif lah sampai sekarang lah. Sekarang ni jadi koreografer untuk Akademi Fantasia. Masih menari pun ada lagi kan. Jadi dia orang tu daripada air tangan saya lah. Siapa antara yang famous kalau boleh disebut? Antara Sazlan. Sazlan tu sekarang koreografer untuk Gegar Berganza. Penari-penari yang ada sekarang. Wow. Isteri dia pun masih lagi saya panggil menari juga kalau sekiranya saya ada show kan. Saya panggil juga. Bila mencari penari-penari ni kan, Diorang datang masa tu kita cari keluar surat khabar, iklan cari Jaafar cari penari. Dia call lah, bayar daftar RM10. Nak jadi penari bayar daftar RM10. Jadi abang audition diorang ni lah. Audition lah. Dan diorang ni kebanyakannya memang tahulah. Tak tahu menari pun ada. Jadi macam mana abang gauge yang diorang ni boleh jadi penari? Langkah dia tahu. Langkah dia, cara dia lenggang, kita tahu dia boleh menari tu. Ya. Walaupun diorang ni tak ada pengetahuan. Tak ada basic. Jadi kita ajarlah. Dan saya paling ingat lagi masa kembalinya 60-an di Stadium Negara, saya perkedarkan 100 penari di backing, the backup dancers, hanya dibayar RM1,000 je. Untuk 100 tu? Seorang penari dapat RM110. Ya Allah. Mengamuk ada orang.
Tak apa dia seronok. Dia orang dapat exposure tu So itulah dia. Kalau ada sesuatu yang aku boleh kongsikan dengan anak-anak aku adalah selagi kita masih hidup, selagi kita bernafas, bernyawa, kita mesti terus belajar, terus cari ilmu. Dan seperkara yang aku rasa untung dalam aku mengusahakan projek Hubungan Rambang ni ialah aku dapat berbual bersama dengan para personality yang mahir dalam bidang mereka. Dari situ aku dapat menyelami pemikiran-pemikiran mereka dan mempelajari sedikit sebanyak perkara-perkara yang membuat mereka menjadi mahir dalam bidang-bidang tersebut. Aku kalau boleh memang nak teruskan membuat lagi dan lagi temu bual di dalam projek Hubungan Rambang. Tapi untuk berjaya, aku terus memerlukan sokongan para penonton. Jadi silalah like dan subscribe channel ini.